Kek TV, KPM. Candidates for section B, there is comprised of question number 16 and 17, and both of these sections, both of these questions will give you 15 marks, right? Now, cikgu hanya nak beritahu satu saja. Untuk soalan nombor section B ini, jika calon memilih untuk menjawab dalam bahasa Melayu, pastikan terminologi biologi yang digunakan juga ialah dalam bahasa Melayu. Contohnya, sporophyte generation. Dalam bahasa Melayu ialah generasi sporofit. Okay? Kata seperti auxin contohnya. Kalau ejaan dia pun memang tak sama dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. AUXIN dalam bahasa Inggeris kan. Kalau dalam bahasa Melayu ialah AUKSIN. So, poin cikgu ialah jika calon menjawab dalam bahasa Melayu, pastikan terminologi biologi yang digunakan juga dalam bentuk bahasa Melayu. Okay? Jangan campur dengan bahasa Inggeris. Sebab calon boleh kehilangan markah kerana ia membawa maksud yang berbeza sekali. Okey. Now, ini contoh satu soalan, okey, yang telah diambil pada tahun STPM 2020. Okey, soalnya berbunyi, a simplified sulfur cycle is shown in the diagram below. So, ini ialah satu gambar raja kitaran sulfur. Okey, candidates. Now, untuk soalan section B ini, calon kenal pastikan antara state dengan identify or explain. Contohnya, kalau explain maksudnya memerlukan penjelasan yang lebih lanjut daripada calon. Tapi kalau setakat state ataupun identify, so candidates, you only stating the answers without any further explanation and reasoning. Okay, satu jawapan yang pendek cukup dah. Tidak perlu jawapan yang panjang lebar. Okay, so the length of your answer is based on the answer space given and the marks allocated. Jika calon tengok di sini, soalan yang pertama ialah identify K and L dan hanya 2 markah sahaja. Okay? So, satu markah untuk K, satu markah untuk L. Apa itu K, apa itu L? So, now, jika calon study sulfur cycle ini, okay, K ini ialah sulfate ion. Because sulfur oxidize akan jadi sulfate ion. Okay? Dan L pula yang ini, okay, hydrogen sulfide. Because waste and decaying organisms, when they are being decomposed, they will break down into hydrogen sulfides dalam sulfur cycle. Now, candidates at home, question number 16 and 17, right? There is a reason why they give you the diagram here. Meaning to say, you really need to study the diagram. Whatever diagram that is given, you need to study diagram. The answer lies within the diagram. Okay? Pelajar cikgu sendiri pun kadang-kadang bila diberi soalan nombor 16, 17 ini, mereka akan tak study sangat diagram ini. Kerana mereka cuba berfikir, membayangkan diagram yang lain. Tidak boleh. Jawapan mesti berada dalam soalan itu sendiri. Okay? Soalan memberikan kata kunci jawapan itu. So, cara yang terbaik ialah untuk calon membiasakan diri dengan study diagram ini ialah selalu membuat ulang kaji latihan yang melibatkan soalan-soalan tahun sebelumnya. Okay? Bila calon dah biasa membuat soalan tahun-tahun sebelumnya, calon akan dapati yang soalan ini, the only way how to tackle is by studying the diagram given. Okay? Okay, soalan seterusnya, state the condition which enables the process at step 1 to occur. So, what is the condition that required for the step 1 to occur? Okay. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, jawapan yang ringkas sahaja. Sebab soalan dia pun berbunyi states. Okay. Tak perlu tulis semula soalan dalam jawapan itu. So, the presence of oxygen. Okay. Kalau kita tengok di sini, waste and decaying organism. Okay. Now, decomposers are bacteria or microorganisms, and they are living things. Okay. And they need oxygen. Okay, to decompose any organic matters. So, presence of oxygen. Nampak? Sangat mudah kan? Okey, soalan seterusnya. At which steps do the following processes take place? Okey. Satu, reduction. Dan yang kedua ialah oxidation. Di mana berlakunya proses reduction dan oxidation? Di dalam step 1, 2, 3 dan 4 ini. So, reduction ialah step 4. Boleh nampak kan? Macam mana pembentukan hydrogen sulfide is via reduction. And then oxidation obviously is step 1, step 2 and step 3. Okay.
Dan jika calon tengok di sini, pembagian markah untuk step reduction, iaitu step 4, hanya satu markah saja. Dan untuk oxidation, ada dua markah di sini. So, dua markah maksudnya ada dua jawapan yang diperlukan. Okay? So, step 1, step 2, or step 3. Now, candidates, if the question asks you for only one answer, you only give one answer. If the question asks you for two answers, you only give two answers, not more than that. Why is it so? Now, let's say for this particular question, okay, 2 marks were allocated, so this question requires two answers from you. Let's say you give 3. You write there step 1, okay, and then you write there step 2, and then you just simply write another step, which is step 4, which you think it is one of the answer. So, 2 correct answers and 1 wrong answer. So, what will happen? You lost all the marks here. Sebab kenapa? Jawapan yang akhir ini salah. So, ini membayangkan pemahaman calon salah. So, jawapan calon yang awal ini tak diterima. So, semuanya salah. So, poin cikgu ialah jika soalan bertanya satu jawapan, beri satu jawapan. Jangan beri lebih. Okay? Jika jawapan yang calon beri itu betul, calon dapat markah. Tak apa. Tapi jika salah, calon kehilangan markah. So, candidates, write only the needed answers. Be 100% confident in your answer. I always tell my students like this, you must be confident. Write answers that you feel really sure that is the answer for that question. If it's not, then don't write it at all. Right? Okay, now, soalan seterusnya, why the bacteria involved in step 2 are present in shallow waters and above decaying organic matters? 2 markah. So, ada 2 jawapan di sini. Sekurang-kurangnya kena bagi 2 jawapan. So, the bacteria is a photosynthetic bacteria. Betul kan? On shallow waters. Bakteria yang di atas permukaan air ini, on shallow waters, it needs the sunlight. Okay, to do photosynthesis. Kalau bakteria yang di dasar laut, contohnya, on deep water, it is not a photosynthetic bacteria. Okay? So, the bacteria is a photosynthetic bacteria, okay, that oxidize hydrogen sulfide to sulfur. So, dalam kalau calon ingat, dalam sulfur cycle hanya melibatkan pertukaran daripada sulfur ke sulfur oxide ataupun sulfide ions ataupun ke hydrogen sulfide. Dia tak lari daripada ini. Hanya di sekitar 3 compound ini sahaja. Okay? So, candidates, write your answer in short and simple sentence. Do not rewrite the question. Okay? Nampak jawapan di sini pun hanya ringkas sahaja. Okay? Tidak panjang dan cikgu tidak menulis semula soalan di dalam jawapan. Now, soalan yang seterusnya. Okay, STPM 2020. The structure of a tRNA is shown in the diagram below. Okay, ini gambar aja tRNA. Okay, name P and then name the enzyme involved in the production of tRNA. Okay, name P dan hanya satu markah. So, calon tahu dah hanya satu jawapan yang ringkas saja. Apakah P ini? What is this? Okay, dan kalau calon pernah dah belajar, calon tahu P itu ialah anti-codon. Tiada jawapan yang lain. Okay. Anti-codon adalah tRNA. Pada mRNA ialah codon. Betul kan? Okay. Next, name the enzyme involved in the production of tRNA. Okay, hanya ada satu enzim sahaja yang terlibat dalam pembentukan ataupun penghasilan tRNA ataupun pengaktifan tRNA, iaitu amino acid tRNA synthesis. Is RNA polymerase 3. Okay, RNA polymerase 3. Okay, enzim yang diperlukan dalam sintesis tRNA. Dalam pengaktifan tRNA ialah amino acid tRNA synthesis. Okay, now RNA polymerase 3 ini, jika calon ingat, calon telah belajar ada 3 jenis RNA polymerase. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, dan RNA polymerase 3. So, pada tahap sekarang, calon sepatutnya telah boleh membezakan antara 3 jenis enzim ini dan dari segi fungsi mereka. Okay, RNA polymerase 1, polymerase 2, dan polymerase 3. Dan bila masa mereka ini diperlukan. Okay. Okay, now, untuk soalan yang seterusnya, circle on the diagram the attachment site of an amino acid. Okay. Calon
untuk soalan yang melibatkan calon melukis melakar, okey, sesuatu gambar raja, pastikan calon melukis atau melakar itu dengan tepat sekali. Contohnya yang ini, di manakah attachment site of an amino acid? Obviously di 3'. So macam mana nak lakar 3' itu? Nak bulatkan dia ataupun nak square ke? Okey, cikgu cadangkan calon bulatkan saja, dan masa bulatkan itu bulatkan dengan tepat. Okey. Calon tahu di sini, so bulatkan di sini. Jangan bulatkan sehingga melangkaui bukan yang sepatutnya. Contohnya di sini, cikgu bulatkan sehingga terkena pada 5'. Jawapan dah salah dah. Tak betul lah. Okey? Ataupun calon simply bulat macam ni. Tak boleh. Ataupun bulat ke 5 ni, macam ni pun tak boleh. Hanya bulat pada kawasan yang sepatutnya saja. Okey? Name the enzyme that catalyze the attachment of amino acid to the tRNA. Yang ini cikgu dah tersebut tadi, iaitu amino acid tRNA synthetase. Okey, dan calon bertanya, pelajar cikgu pun selalunya kadang-kadang mereka terlepas perkataan synthetase ini. Adakah jawapan ini betul? Kalau amino acid tRNA, salah, tak boleh. Okey, amino acid tRNA synthetase. Dan candidates, please watch out for dependent type of question. For this type of question is dependent type, meaning to say you have 1 and 2 here. If you got the 1 wrong, obviously your number 2 here also wrong. Okay, because how are you able to explain number 2 when the number 1 you got it wrong already? Okay. Now, next question, what is the complementary codon of P? Okay. Jika calon masih ingat, okay, ini adalah satu gambar raja translation. Okay, gambar raja menunjukkan translation. Okay. Dan jawapan di sini menunjukkan UUC 5' to 3'. Macam mana jawapan macam itu? Okay. Kalau calon tengok, attachment site ini bermula pada 3', betul? Dan ini ialah anti-codon. Bila dia komplement dengan mRNA, mesti pada mRNA itu bermula pada 5'. Dan dibaca ke 3'. Yang 5' ini mesti komplement dengan 3' ini. Okey, mesti komplement. So sini tak boleh 3'. So jawapan dia mesti bermula dengan 5'. Dan daripada gambar raja ini pun calon boleh nampak kan? Okey. Pembacaan pada tRNA itu, pada mRNA itu bermula pada 5'. Dan complementary codon untuk A ialah U. A, U dan G ialah C. So 5', UU, C, 3'. Now, state two main functions of tRNA. States, okay? So, translates the codon on mRNA and transfers corresponding amino acid to the ribosome. Didik TV KPM